Selamat sejahtera diucapkan kepada Yang Dihormati Prof. Hizaham dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan kertas konsep saya yang bertajuk Peranan Pemimpin dalam Pengurusan Perubahan di Sekolah dari Perspektif Guru. Ini merupakan dua artikel jurnal yang saya gunakan untuk membuat kertas konsep saya. Artikel jurnal yang pertama adalah Educational Leaders and the Prospective Responsiveness to the Vast Drastic Educational Changes in the Abu Dhabi Emirate oleh Muhammad Sa'il 2015, dan artikel jurnal yang kedua adalah Leading Curriculum Changes in Schools, The Role of School Principals as Perceived by Teachers oleh ARAN 2020. Oleh itu, tajuk kertas konsep saya adalah Peranan Pemimpin dalam Pengurusan Perubahan di Sekolah daripada Perspektif Guru. Kertas konsep ini meliputi abstrak, pengenalan, teori dan model, kajian literatur, perbincangan dapatan kajian, isu-isu di Malaysia, implikasi, kesimpulan dan rujukan. Abstrak. Kertas konsep ini bertujuan untuk membincangkan mengenai peranan pemimpin dalam pengurusan perubahan di sekolah daripada perspektif guru. Kertas konsep ini adalah berasaskan teori Kurt Lewin dan model 8 langkah John Kotter. Dapatan kajian lepas menunjukkan bahawa pengurusan perubahan pemimpin sekolah dapat menentukan keberkesanan sesuatu perubahan di sekolah. Kertas konsep ini diharap dapat memberi implikasi terhadap dasar kerajaan, iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di sekolah dan menambah baik gaya amalan kepimpinan pemimpin sekolah. Kursus dan latihan perlu dianjurkan oleh pihak berwajib seperti PPD, JPN, IAB mahupun KPM sendiri. Selain itu, pemimpin sekolah juga perlu meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran secara berterusan agar dapat mengurus perubahan secara berkesan di sekolah. Kesimpulannya, kesediaan pemimpin dalam mengurus perubahan di sekolah dari segi strategi, kepimpinan, budaya kerja, kemahiran mengurus, persekitaran dan matlamat organisasi adalah faktor penentu kepada keberkesanan perubahan di sekolah. Pengenalan. Pendidikan adalah nadi untuk menyediakan generasi masa kini dan akan datang untuk berkembang maju dalam dunia yang kompetitif. Kini, dunia pendidikan beroperasi dalam persekitaran yang tidak menentu, ketidakpastian dan kompleks. Oleh itu, pengurusan perubahan adalah penting dan perlu dilaksanakan dari masa ke semasa agar sistem pendidikan dan sekolah tidak akan ketinggalan dalam perkembangan dunia. Pengurusan perubahan merupakan pelaksanaan pendekatan atau kaedah tertentu untuk memastikan sesuatu perubahan itu berjaya oleh Ayub 2018. Perubahan dalam pendidikan yang berkesan tidak boleh berlaku dalam organisasi pendidikan, melainkan pemimpin sekolah memulakan proses perubahan dengan cekap oleh Sentoshnik, Sales, Richardson 2016. Amalan pengurusan perubahan pemimpin menentukan kejayaan ataupun kegagalan sesuatu perubahan di peringkat sekolah oleh Kim dan rakan-rakan 2019. Hal ini adalah kerana pemimpin sekolah merupakan ejen perubahan di sekolah. Kualiti kepimpinan sekolah dititik beratkan dalam PPPM 2013 hingga 2025 menerusi anjakan kelima, iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Kualiti kepimpinan bermaksud ciri-ciri yang terdapat dalam diri pemimpin dalam memimpin institusi pendidikan dari segi kelayakan, pengetahuan, pengalaman, kemahiran, motivasi dan nilai oleh Muhammad Sa'il 2015. Perubahan dalam pendidikan yang berkesan tidak boleh berlaku dalam organisasi pendidikan, melainkan pemimpin sekolah memulakan proses perubahan dengan cekap oleh Sentoshnik, Sales dan Richardson 2016. Hal ini adalah kerana semua perubahan yang berlaku di sekolah bermula daripada pemimpin sekolah. Kerana pemimpin sekolah merupakan individu yang bertanggungjawab dalam memulakan, melaksanakan, menilai, menambah baik dan mengekalkan sesuatu perubahan. Sistem dan pengurusan organisasi serta hubungan dalam organisasi perlu kondusif agar individu dapat menerima proses perubahan oleh A. Van
2020. Skop perubahan pendidikan di semua negara adalah berbeza dan bergantung kepada kepentingan negara tersebut oleh Muhammad Sail 2015. Teori. Teori untuk kertas konsep ini adalah teori 3 langkah perubahan Kurt Lewin yang telah diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1952. Teori ini menyatakan bahawa sesuatu perubahan yang berlaku akan melibatkan 3 proses utama iaitu pencairan, perubahan dan pembekuan. Kurt Lewin menyatakan daya penggerak di satu pihak dan daya penahan di pihak yang lain oleh Lewin 1947A, Lewin 1947B. Kuasa pendorong, misalnya pihak berkepentingan di sekolah, kebanyakannya berlaku apabila organisasi gagal melaksanakan perubahan oleh Lewin 1947A. Ibu bapa dan guru sebagai kuasa penggerak mempunyai kepentingan sekolah di hati dan seseorang menganggap bahawa mereka akan melakukan apa-apa sahaja yang positif untuk membiarkan perubahan berlaku di sekolah. Ini kalau mereka merasakan bahawa perubahan yang berlaku di sekolah itu menguntungkan sekolah dan menguntungkan diri mereka. Namun demikian, mereka boleh menghalang proses perubahan sebagai kuasa penahan apabila mereka mempercayai bahawa proses perubahan itu merugikan sekolah. Fungsi teori perubahan Kurt Lewin adalah untuk melaksanakan perubahan secara terancang dan dalam usaha penambahbaikan kualiti dan produktiviti sesebuah organisasi. Teori ini juga memberi tumpuan terhadap perubahan tingkah laku bagi memastikan ianya sesuai dengan keperluan baru sesebuah organisasi atau masyarakat. Model yang digunakan dalam kertas konsep ini adalah model 8 langkah John Kotter 1996. Terdapat 3 fasa utama dalam model ini iaitu mewujudkan iklim untuk berubah, melibatkan dan mengupayakan seluruh sekolah dan fasa yang terakhir adalah melaksana dan melestari perubahan. Langkah pertama dalam fasa yang pertama adalah untuk mewujudkan kesegeraan ataupun kesedaran untuk berubah. Langkah yang kedua adalah untuk membentuk pasukan yang kuat. Langkah yang ketiga adalah untuk membina visi. Bagi fasa yang kedua, langkah yang keempat adalah untuk menyebarkan visi perubahan iaitu komunikasi. Langkah kelima adalah untuk menurunkan kuasa kepada warga organisasi dan juga menghapus halangan yang timbul pada fasa ini. Langkah yang keenam adalah untuk membentuk kejayaan jangka pendek. Pada fasa yang ketiga, langkah ketujuh adalah untuk mengukuhkan penambahbaikan dan langkah ke-8 adalah untuk membudayakan perubahan. Kajian literatur. Kajian lalu menunjukkan bahawa pengurusan perubahan pemimpin sekolah dapat menentukan keberkesanan sesuatu perubahan di sekolah. Tahap kesediaan dan kepekaan pemimpin pendidikan terhadap perubahan persekitaran dunia yang sentiasa berubah-ubah perlu sentiasa tinggi dan dinamik dalam menggalas tanggungjawab melaksanakan tugasan seharian oleh Rahayu 2020. Apabila keadaan yang sedia ada tidak berkesan, pemimpin perlu menyedari keperluan untuk meninggalkan tingkah laku, struktur, proses dan budaya yang lama dan membuat perubahan. Hal ini adalah kerana pemimpin perlu sentiasa bersedia untuk melakukan perubahan agar sentiasa kekal relevan dalam peredaran masa. Pemimpin perlu memahami one size doesn't fit all. Setiap guru adalah berbeza, oleh itu pendekatan yang digunakan perlulah berbeza. Perubahan dalam persekitaran organisasi, terutamanya dalam bidang pendidikan, memerlukan pembangunan personaliti dan kompetensi pemimpin oleh Syahrul Effendi 2015. Oleh itu, seorang pemimpin sekolah perlu sentiasa meningkatkan personaliti dan kompetensi mereka. Kajian ke atas 25 orang guru dari sekolah-sekolah di Emiria Abu Dhabi mendapati keberkesanan pengurusan perubahan di sekolah dipengaruhi oleh pemimpin yang berpelajaran tinggi,
berpengalaman dan berkualiti oleh Muhammad Sail 2015. Kajian yang telah dijalankan oleh AVEN 2020 ke atas 884 orang guru daripada 67 buah sekolah rendah dan sekolah menengah dari 5 wilayah di Afrika Selatan mendapati bahawa sokongan untuk guru, persepsi guru terhadap inisiatif perubahan yang lalu, emosi, keraguan dan ketakutan yang tidak diketahui, kemahiran komunikasi serta penyertaan akan mempengaruhi keberkesanan pengurusan perubahan pemimpin di sekolah. Perubahan dalam pendidikan adalah bertujuan untuk meningkatkan kualiti pengalaman pelajar dan menyediakan mereka untuk kehidupan serta membolehkan mereka berkhidmat kepada masyarakat sebagai individu yang profesional. Oleh Muhammad Sail 2015. Perubahan dalam pendidikan adalah perlu untuk menghadapi perkembangan dalam bidang-bidang lain dan untuk menyediakan bidang ini dengan yang paling banyak sumber manusia yang berkelayakan. Perubahan ini membolehkan individu dan kumpulan membina dan tergolong dalam masyarakat mereka. Oleh Muhammad Sail 2015. Hal ini bermaksud pengurusan perubahan adalah penting bukan sahaja kepada sekolah, warga pendidik namun juga kepada para pelajar. Setiap usaha harus dilakukan oleh pemimpin dan pasukan mereka untuk menjelaskan mengapa prestasi sekolah telah meningkat oleh mentor dan rakan-rakan 2010 dalam AVEN 2020. Hal ini adalah kerana pemimpin perlu mengambil inisiatif untuk menjelaskan kepada para guru mengenai sesuatu perubahan yang dilakukan, sama ada perubahan itu berjaya atau tidak. Jikalau berjaya, para guru perlu diberi penghargaan kerana telah meningkatkan prestasi sekolah. Ini merupakan dapatan kajian daripada jurnal yang pertama iaitu Educational Leaders and the Prospective Responsiveness to the Vast Drastic Educational Changes in the Abu Dhabi Emirate. Muhammad Sail 2015 telah membuat satu kajian kualitatif yang bertajuk Pemimpin Pendidikan dan Respons Prospektif kepada Perubahan yang Luas dan Drastik di Emiria Abu Dhabi. Dapatan kajian yang didapati melalui temu bual kumpulan berfokus ke atas 25 orang guru mendedahkan pandangan para guru mengenai ciri-ciri yang perlu diamalkan oleh pemimpin sekolah. Kajian ini mengukur data kualitatif dengan mengira frekuensi dan peratusan respon daripada 25 orang guru. Peratusan respon 25 orang guru telah ditafsirkan dalam 3 peringkat iaitu 90 hingga 100% adalah sangat tinggi, 80% hingga 89% adalah tinggi dan 70 hingga 79% adalah sederhana. 3 peringkat ini iaitu 90% hingga 100%, 80 hingga 89 dan 70 hingga 79 telah diambil daripada Department of Planning dan Policy Research 2006, Educational Development Master Plan Kuala Lumpur. Ini merupakan dapatan artikel jurnal yang pertama. Dapatan kajian dari artikel jurnal yang pertama mendapati 90 hingga 100% guru menyatakan bahawa peranan pemimpin adalah dalam menambah baik proses PDP dan meningkatkan kualiti kemudahan pendidikan, sumber dan infrastruktur. 80 hingga 89% guru menyatakan pemimpin berperanan dalam menyediakan latihan pembangunan profesional kepada guru, melengkapkan bangunan sekolah dengan kemudahan yang diperlukan, memastikan sumber manusia iaitu guru yang mengajar perlulah berkelayakan dari segi pendidikan, boleh membuat perancangan pendidikan, mempunyai wawasan pendidikan dan seorang yang profesional dalam memimpin sekolah, bekerjasama dengan guru dalam merancang aktiviti yang berbeza, mewujudkan saluran komunikasi secara langsung dan terbuka, memperkasakan guru dan kaki tangan lain agar mereka dapat mengambil tanggungjawab kepimpinan dan mengambil bahagian dalam proses membuat keputusan, memberi tumpuan kepada kualiti guru
dan juga membina hubungan yang kukuh dengan pihak berkuasa awam dan swasta untuk membawa sokongan kepada sekolah untuk memenuhi keperluan dan mengatasi kekurangan sumber. Dapatan kajian mendapati 70 hingga 79% guru menyatakan pemimpin perlu mengambil tanggungjawab mengajar, berkongsi pengalaman dan membuat refleksi untuk menambah baik proses PDP, bekerjasama dengan guru dan pakar lain untuk mengenal pasti teknologi yang sesuai untuk guru, mata pelajaran dan sekolah, menyesuaikan kurikulum yang betul untuk setiap mata pelajaran dengan kerjasama pakar pendidikan, guru dan penyelia mata pelajaran, menyokong guru untuk memimpin sekolah mereka untuk mencapai matlamat pendidikan dan juga mentransformasi sekolah kepada prinsip sekolah hijau dari segi penggunaan sumber yang berbeza dan interaksi dengan persekitaran. Ini merupakan dapatan kajian daripada jurnal yang kedua, iaitu Leading Curriculum Changes in Schools, The Role of School Principals as Perceived by Teachers. Dr. A. Wang 2020 telah membuat satu kajian gabungan, iaitu kaedah kajian kuantitatif dan kualitatif yang bertajuk Menerajui Perubahan Kurikulum di Sekolah, Peranan Pengetua Sekolah seperti yang diperhatikan oleh guru. Seramai 884 orang guru dari 67 buah sekolah rendah dan menengah dari 5 wilayah di Afrika Selatan telah digunakan sebagai sampel kajian. Ini merupakan dapatan kuantitatif daripada kajian tersebut, dapatan kualitatif daripada kajian tersebut. Dapatan kajian telah dibahagikan kepada 4 kategori bagi kajian kuantitatif dan kualitatif, iaitu kategori A sistematik, kategori B personality, kategori C proses dan kategori D pengurusan dan kepimpinan. Bagi kategori A sistematik, soalan yang ditanya adalah, adakah anda menerima sokongan daripada pengetua anda dan bagaimanakah perubahan kurikulum sebelum ini ditangani? Bagi kategori B personality, para guru ditanya mengenai bagaimana mereka menangani emosi apabila perubahan kurikulum diperkenalkan dan mengenai keraguan mereka dalam menghadapi perubahan kurikulum dan ketakutan yang tidak diketahui apabila perubahan kurikulum diperkenalkan. Bagi kategori C, iaitu proses, para guru ditanya mengenai kemahiran yang mereka ada sama ada mencukupi untuk menghadapi perubahan kurikulum. Bagi kategori D, iaitu pengurusan dan kepimpinan, soalan yang ditanya adalah mengenai saluran komunikasi di sekolah adakah mencukupi? Adakah terdapat agenda tersembunyi dengan perubahan kurikulum? Adakah guru dibenarkan mengambil bahagian dalam perubahan kurikulum? Dan adakah pengetua mendengar cadangan guru apabila mereka memberi cadangan mengenai perubahan kurikulum? Secara keseluruhan, keempat-empat aspek menunjukkan tahap signifikan yang sederhana, iaitu nilai D adalah daripada 0.51 hingga 0.69. Bagi kajian kualitatif, temu bual telah dijalankan. Soalan yang ditanya adalah, adakah terdapat sebarang aspek lain mengenai perubahan kurikulum yang boleh dilihat sebagai kekecewaan untuk anda? Dapatan kajian kualitatif juga telah dikategorikan kepada 4 aspek yang sama, iaitu sistematik, personality, proses, pengurusan dan kepimpinan. Bagi kategori A sistematik, para guru menyatakan bahawa tiada kaki tangan yang mencukupi dan kurang penglibatan ibu bapa. Bagi aspek personality, para guru menyatakan orang tidak terbuka untuk berubah. Para guru dengan tahap toleransi yang rendah. Dan apabila mereka mengeluarkan buah fikiran dan pandangan mereka, mereka dianggap sebagai pembelut. Apabila mereka bercakap, mereka dianggap seolah-olah bukan apa-apa di sekolah. Mereka dipandang rendah. Daripada aspek proses, mereka menyatakan bahawa terdapat kekurangan sumber. Dari aspek pengurusan dan kepimpinan, mereka menyatakan bahawa kekurangan konsistensi dalam gaya pengurusan adalah satu kebimbangan besar. Gaya kepimpinan yang autokratik, kurang penyertaan oleh guru, penyertaan dan pengelola sekolah tidak baik. Pengetua berkata mesti ada perubahan tetapi dia dan badan pengelola sekolah berpegang pada pandangan lama. Perbincangan dapatan kajian.
Berdasarkan dapatan kajian mendapati bahawa peranan pemimpin adalah penting dalam pengurusan perubahan di sekolah. Dapatan kajian telah dikategorikan kepada 4 aspek, iaitu aspek yang pertama adalah sistematik, aspek personality, aspek proses dan aspek pengurusan dan kepimpinan. Pada aspek sistematik, sokongan pemimpin, kaki tangan yang mencukupi, penglibatan ibu bapa dan kaedah menangani perubahan yang efektif dan berkesan adalah penting. Semasa melakukan sesuatu perubahan di sekolah, pemimpin perlu menyokong para guru mereka dan juga perlu mempunyai kaedah menangani perubahan yang berkesan. Mereka perlu mengikut prosedur perubahan yang betul agar perubahan dapat dilaksanakan secara berkesan. Dari aspek personality pula, emosi guru dalam menangani perubahan perlu dititik beratkan oleh pemimpin sekolah. Setiap keraguan dan juga ketakutan yang tidak diketahui perlu dikenal pasti dan perlu ditangani oleh pemimpin secara berkesan. Sikap keterbukaan untuk berubah juga perlu dipupuk dalam diri setiap guru agar mereka dapat menghadapi segala perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan. Para guru juga perlu diberi kebebasan untuk bersuara dan tidak dipandang rendah. Pemimpin sentiasa bekerjasama dan menyokong guru agar sesuatu pengurusan perubahan dapat dijalankan dengan berkesan di sekolah. Dari aspek proses pula, para pemimpin perlu memperkasa guru untuk menghadapi perubahan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan meningkatkan kemahiran guru dengan latihan pembangunan profesional. Sumber yang mencukupi meliputi dari segi kelayakan guru. Pentadbir ataupun pemimpin perlu menitik beratkan kualiti guru, memberi kemudahan pendidikan, infrastruktur dan bangunan sekolah yang boleh ditingkatkan, mentransformasi sekolah kepada sekolah hijau. Dari aspek pengurusan dan kepimpinan, komunikasi adalah penting antara pentadbir, pemimpin dan juga guru. Pemimpin yang telus dan konsisten tak akan ada agenda yang tersembunyi. Guru juga dapat mengambil bahagian dan memberi cadangan dalam perubahan di sekolah. Selain itu, para pemimpin juga bertanggungjawab dalam menambah baik proses PDP dalam perancangan pendidikan dan juga mempunyai wawasan pendidikan, membina hubungan yang kukuh dengan pihak luar, mengajar, berkongsi pengalaman dan membuat refleksi, gaya kepimpinan yang baik dan bukannya autokratik adalah penting agar sesuatu perubahan yang dilaksanakan dapat dilaksanakan secara berkesan. Isu-isu di Malaysia berkaitan perubahan. Isu yang pertama adalah kompetensi pemimpin dalam melestarikan perubahan. Kompetensi kepimpinan perubahan diperlukan oleh pemimpin sekolah oleh TAI 2017 agar dapat mempengaruhi sikap guru terhadap perubahan dengan mempengaruhi kepercayaan guru oleh Syahidah dan rakan-rakan 2021. Kompetensi kepimpinan penting kerana sesuatu perubahan hanya boleh dilakukan melalui kompetensi perubahan yang ada dalam diri pemimpin sekolah. Kompetensi pemimpin di Malaysia sebagai ejen perubahan masih berada pada tahap yang sederhana oleh TAI 2018. Komunikasi kepimpinan penting untuk memastikan matlamat organisasi dapat dicapai melaluinya di samping berupaya mewujudkan perubahan yang positif dalam sesebuah organisasi oleh Helmi Akhtar dan Ilhami 2017. Komunikasi kepimpinan adalah seperti kemahiran mendengar dan komunikasi dua hala antara pemimpin dan para guru. Namun demikian, sebahagian besar pemimpin kurang mementingkan aspek komunikasi yang berkesan dalam proses pentadbiran, khasnya semasa menyebarkan mesej atau maklumat kepada subordinat di bawah kepimpinannya oleh Muhammad Nazrul dan Aida Hanin 2018. Komunikasi kepimpinan yang tidak berkesan
akan mempengaruhi sesuatu perubahan yang dijalankan di sekolah kerana ketiadaan kefahaman dan matlamat yang jelas. Isu yang kedua merupakan kesediaan para guru dalam menerima perubahan. Kepimpinan guru merupakan salah satu strategi yang dapat membantu pemimpin sekolah bertindak balas dan melaksanakan sesuatu perubahan. Oleh Muhammad Sail 2015. Taksi utama dalam mana-mana perubahan di sekolah adalah penerimaan guru untuk melalui proses perubahan yang berlaku. Oleh Umar dan Tai Making 2018. Seperti yang kita ketahui, sesuatu perubahan yang berlaku di sekolah dipengaruhi oleh sikap guru dan juga penerimaan guru. Jikalau guru tidak mahu menerima untuk berubah atau melaksanakan perubahan, sesuatu perubahan itu tidak dapat dilaksanakan secara berkesan. Sikap guru terhadap perubahan masih berada pada tahap yang sederhana oleh Muhammad Aizat Abu Hassan dan rakan-rakan 2018. Hal ini turut disokong oleh kajian Karim 2018 yang mendapati sikap guru terhadap perubahan adalah lebih rendah berbanding guru penolong pengurusan di sekolah. Hal ini bermaksud mungkin kerana guru-guru tidak dilibatkan dalam proses perubahan yang berlaku di sekolah seperti yang dibincangkan dalam artikel tadi. Jikalau guru dilibatkan dalam setiap perubahan yang berlaku di sekolah, sikap guru mungkin akan berubah dan mereka akan menerima perubahan dengan tangan yang terbuka. Isu yang ketiga merupakan perasaan bimbang, konflik dan kesukaran guru mengadaptasi perubahan. Seperti yang kita ketahui, pembaharuan akan menyebabkan kehilangan kawalan. Oleh Counter 1991 dalam Muhammad Sani dan Muhammad Izham 2012. Tidakkan pembaharuan akan mengganggu sesuatu amalan dan mengurangkan keselesaan yang pasti akan ditentang kerana kejayaan amalan masa lalu. Muhammad Sani dan Muhammad Izham 2012. Kewujudan perasaan bimbang, konflik dan kesukaran mengadaptasi perubahan adalah disebabkan kurangnya sokongan dan komunikatif terhadap guru berkenaan perubahan oleh Evan 2020. Selain itu, cara pemimpin mengerajui inisiatif perubahan lalu boleh memberi kesan kepada penerimaan guru terhadap perubahan baru oleh Evan 2020. Duke dan Carmen 1993 dalam Muhammad Sani dan Muhammad Izham 2012 menyatakan bahawa kekecewaan dengan kegagalan perubahan akan menyebabkan penentangan dalam perubahan. Hal ini adalah kerana jikalau perubahan yang lepas telah membawa kepada perubahan yang gagal, para guru akan menjadi takut dan tidak selesa untuk melakukan perubahan sekali lagi. Oleh itu, para pemimpin perlu sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada guru untuk membuat perubahan dan juga jikalau berlaku kegagalan dalam sesuatu perubahan, pemimpin perlu menyokong guru mereka. Implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia dari aspek perubahan pendidikan. Tadi implikasi yang pertama adalah untuk dasar. Sesuatu perubahan perlu dirancang secara sistematik dan terancang agar perubahan dapat dilaksanakan dengan jaya. Perubahan dalam pendidikan juga perlu dilakukan secara beransur-ansur dan bukannya secara tiba-tiba. Dasar pendidikan negara perlu menempatkan kepimpinan berprestasi tinggi di sekolah bagi merealisasikan hasrat PPPM dalam anjakan kelima dalam PPPM 2013 hingga 2025. Pemantauan berterusan perlu dilaksanakan agar keberhasilan dapat diperbaiki dalam usaha penambahbaikan dasar tersebut. Hal ini adalah untuk menjamin pengurusan perubahan dapat dilaksanakan secara efektif dan menilai keberkesanan dasar. Oleh itu, JPN, PPD perlu sentiasa memantau kesediaan dan penerimaan para guru dalam perubahan dasar. Dari segi latihan, kursus dan latihan perlu dianjurkan oleh pihak PPD, JPN, IAB maupun KPM sendiri. Latihan perlu dijalankan secara sistematik kepada semua pihak, tidak kira pemimpin ataupun guru
dalam mendepani arus perubahan. Latihan berkaitan pengurusan perubahan perlu diperbanyakkan. Dari segi amalan, pemimpin sekolah merupakan ejen perubahan dan juga pemimpin sekolah merupakan gatekeeper di setiap sekolah. Oleh itu, mereka perlu mempunyai kepimpinan, kompetensi, pengetahuan, hubungan yang kondusif dengan para guru dan kemahiran berkomunikasi yang tinggi. Mereka sentiasa perlu menambah baik amalan gaya kepimpinan mereka dan kesediaan mereka untuk mengurus perubahan akan memberi kesan terhadap keberkesanan pelaksanaan sebarang perubahan dalam organisasi tersebut. Para guru juga perlu dilibatkan dalam proses perubahan. Bagi aspek yang keempat, iaitu guru perlu menyedari perubahan dalam pendidikan dan sentiasa mempersiapkan diri dengan menghadiri latihan dan kursus. Kesimpulannya, kertas konsep ini membincangkan mengenai peranan pemimpin dalam pengurusan perubahan di sekolah daripada perspektif guru berdasarkan 2 artikel jurnal. Walaupun pemimpin sekolah merupakan gatekeeper di sekolah, namun kepentingan guru tidak dapat disangkal. Konsep work with me dan bukannya work for me perlu ditekankan di sekolah agar dapat mewujudkan iklim yang kondusif. Penglibatan guru adalah faktor penting yang memberi kesan kepada sesuatu perubahan di sekolah. Isu dan cabaran yang menghalang perubahan perlu ditangani secara efektif dan berkesan oleh pemimpin sekolah. Oleh itu, pemimpin perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan perubahan bagi menghadapi segala isu dan cabaran yang mendatang. Hal ini adalah kerana kejayaan atau kegagalan sesuatu perubahan akan ditentukan oleh kompetensi mengurus perubahan pemimpin. Pengurusan perubahan perlu dilaksanakan dengan merujuk kepada panduan yang betul agar dapat meminimumkan cabaran dan memaksimumkan kejayaan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dalam pendidikan. Oleh itu, pemimpin sekolah dan guru perlu bersikap terbuka dalam menerima perubahan di sekolah. Ini merupakan senarai rujukan bagi kertas konsep ini. Sekian, terima kasih.